audio yang telah disahkan tu, Ya. pada bahagian permulaan ada dinyatakan seorang yang berasal dari Ipoh. Agak-agak siapakah yang dirujukan itu, sebab yang menggantikan KPM baru bukan berasal dari Ipoh kan? Itu mungkin bukan pelantikan Ketua Polis Negara. Mungkin dia membicarakan soal Ketua Polis Perak ataupun jawatan-jawatan lain. So nak tahu dengan lebih lanjut, kena tanya dengan Hamzah Zainuddin. Sebab dia dah mengaku dia yang menyusun orang dia untuk diletakkan di position tertentu di dalam pasukan polis di Raja Malaysia. Kan? Net citizen mohon pencerahan, apakah sebenarnya fungsi suruhan Net siapa? Net citizen. Net citizen. Warga maya lah. Netizen. 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 Okay. Apakah fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis? Bukankah ianya sepatutnya fokus kepada kebajikan, kenaikan pangkat dan pengurusan keseluruhan? Ataupun sebenarnya boleh juga sampai melibatkan pelantikan Ketua Polis Negara? Tadi ada sebut pasal kenaikan pangkat semua sekali kan? So kalau kau sendiri dah sebut, kau dah bagi jawapan, kemudian kau tanya dengan aku. Mungkin kenaikan pangkat tak ada sampai. Dia sebenarnya bab kenaikan pangkat ni, kalau boleh biarlah serah kepada pasukan polis di Raja Malaysia. Mereka lebih tahu siapa yang bersesuaian untuk diletakkan di posisi-posisi tertentu. Kita dah ulang dah benda ni. Ada setengah orang dia sesuai buat kerja-kerja diplomatik. Ada setengah orang dia sesuai untuk jaga hal logistik. Ada setengah-setengah orang dia sesuai untuk jaga bahagian narkotik. Kan? Jaga bahagian narkotik ni tak boleh semua ikut buku. Kan? Jadi siapalah yang lebih memahami pasukan polis di Raja Malaysia selain daripada ketua pasukan tu sendiri, kan? Tapi tak apa, kita dah ada IGP yang baru, yang walaupun kalau ikut Pak Ahmed sepatutnya boleh mengangkat surat pelantikan tu boleh diserahkan sehari sebelum beliau pencen, namun seminggu sebelum beliau pencen dah diserahkan. Jadi bunyi tu nampak macam kecewa lah. Tapi bagi saya, kalau saya pun dikedudukan Ketua Polis Negara, sudah pasti saya pun kecewa, kan. Namun nama sekarang ni, nama IGP baru sudah pun disebut. Timbalan IGP kita tak tahu siapa lagi. Mungkin Datuk Mazlan. Saya dengar Datuk Mazlan akan jadi timbalan IGP. Kita mendoakan semoga siapa juga yang menjadi IGP yang baru, siapa juga yang menjadi timbalan ataupun deputi IGP yang baru, kita harap mereka akan menjalankan tugas mengikut lunas undang-undang, tidak dipergunakan oleh ahli-ahli politik untuk kepentingan politik masing-masing, dan kita mengharapkan mereka akan menjaga maruah dan integriti pasukan. Kita doakan yang terbaik untuk pasukan baru ni. Cuma pasukan baru ni dia tak lama lah, dia tak lama, sampai bulan 10. Bulan 10 tu Akhirisani akan pencen. So pendek sangat lah perkhidmatan ni, unless kalau mereka mengambil keputusan untuk menyambung perkhidmatan beliau pada ketika tu. So kita tengok dan lihatlah apa yang bakal berlaku. Okay, next question. Susulan pengakuan Datuk Hamzah Zainuddin. Tan Sri Hamid Badu juga ada memberikan kenyataan media hari ini, di mana dia juga mengharapkan yang isu-isu lompatan katak di kalangan wakil rakyat ni dapat diselesaikan dengan kerjasama SPRM. Jadi netizen, dia masalahnya Tan Sri Hamid Badu ni, dia kena sedar cerita melompat ni dah berlaku lebih setahun, malah lebih 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun tu berlaku dengan sangat rancak.
awal tahun pertama pun dah berlaku. Pada ketika itu beliau sudah menjadi IGP. Jadi kenapa pada ketika beliau ada kuasa untuk menyiasat, sama ada lompatan kata ni ada unsur-unsur tawaran jawatan, unsur-unsur ugutan, unsur-unsur rasuah, salah guna kuasa, penyalahgunaan agensi-agensi untuk menekan dengan menggunakan SPRM, polis, begitu juga dengan lembaga hasil dalam negeri. Patut ketika itulah beliau bangkitkan benda ni. Patut ketika itulah beliau bercakap. Bukan bila dah hilang kuasa ataupun dah nak pencen baru nak bercakap, kan? Agak tak adil lah, tak adil. Dan kita mengharapkan Ketua Polis Negara yang baru, walaupun dianya dilantik oleh Hamzah Zainuddin, kita harap dia tidaklah menjadi alat politik kepada Hamzah Zainuddin. Kita mengharapkan dia menjaga integriti pasukan polis. Janganlah jadi macam dulu, macam dulu. Minta maaf cakap, saya kena cakap benda yang betul, kan? Benda yang tegang-tegang nampak boleh jadi kabur. Betul tak? Ya, betul. Janji nak bawa pulang Jolo, janji nak bawa pulang Jolo. Akhirnya kita tengok bulan Disember dah 3 kali nak berlaku. Dia cakap sebelum hujung tahun 2018 akan bawa balik. Dah habis dah Disember 2018, dah habis Disember 2019, dah habis Disember 2020. 3 kali dah bulan Disember ni, tak? Tapi tak dibawa balik Jolo ni, kan? Ini semua orang catat sebagai rekod, kan? Bukan rekod apa? Kegagalan. Rekod bila mana Ketua Polis Negara menjanjikan sesuatu kepada rakyat, akhirnya ianya tidak dipenuhi sebelum beliau bersara. Sekarang tengok apa jadi pada dia. Punyalah dia pertahankan kerajaan Mahathir, pertahankan Muhyiddin, kan? Last kali dia orang buat kat dia macam ni. Pilihan dia untuk siapa pengganti dia tidak diendahkan, kan? Kita tak boleh nak salahkan sesiapa, kan? Masing-masing ada kelemahan masing-masing. Cuma mungkin ini kita boleh ambil sebagai pengajaran kepada hidup kita. Jangan terlalu taksub dengan seseorang, Jangan kerana seseorang itu ada kuasa kita tak setia, membabi buta, kan? Akhirnya nanti kita kena fikir balik, adakah orang-orang yang kita memberikan taat setia yang tidak membelah bagi itu berlaku adil kepada kita? Itulah hari ini yang berlaku dalam keadaan rakyat hari ini. Daripada Perdana Menterinya yang pernah menjadi Perdana Menteri dianiaya, hari ini rakyat yang cuba nak mencari sesuap nasi pun dianiaya oleh kerajaan yang sedia ada. Siapa yang kita boleh harap lagi untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan pemimpin kita yang cuba dianiaya, kan?